Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita adalah bacaan yang berapa dah saya catat ke-6. Lima kan saya. Ke-6. Bacaan yang ke-6 iaitu bermula daripada muka surat 125. Mungkin kita dia boleh habis 131. Tutup revise tu. Tutup dah. Tutup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Al-Kitabul Awwal fi Tabi'atil Umran fil Khaliqah. Wa ma ya'ridu fiha min al-badwi wal-hadari wat-taghallubi wal-kasbi wal-ma'ashi wal-masani'i wal-ulumi wa nahwiha wa ma lidzalika min al-ilali wal-asbabi. Panjang tajuk dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peradaban manusia pada umumnya peradaban masyarakat pengembara Badui. Suku yang berpindah randah dan golongan manusia liar. Negara secara umum, raja, khalifah dan tingkatan-tingkatan kesultanan. Negara-negara, kota-kota dan seluruh peradaban penghidupan dengan segala seginya. Ilmu pengetahuan dengan segala macamnya. Bertajuknya. Dia translation tu maknanya itu harfan biharfin lah. Maknanya dia akan bercakap tentang negara dan masyarakat. Mungkin begitu kan? Negara, pembangunan dan masyarakat. Begitu. Sebab naik dan jatuh. I'lam annahu lamma kanat haqiqatu tarikh annahu khabarun anil ijtima'il insani alladhi huwa umranul alam wa ma ya'ridu li tabi'ati dhalika al-umran min al-ahwal mithlu at-tawahhush wa at-ta'annus wal 'asabiyyat وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران bitabi'atihi minal ahwal. Terjemahan ni dia guna daripada teks Inggeris ya. Okeylah. Sesuatu hal yang harus diketahui bahawa sejarah satu hakikatnya adalah maklumat tentang organisasi sosial manusia. Ia adalah suatu yang serupa dengan peradaban dunia. Ia menyentuh tentang keadaan yang berkait rapat dengan sifat semula jadi peradaban. Sebagai contoh, keganasan dan keramah tamahan, perasaan dalam satu golongan atau asabiyah, dan pelbagai cara di mana sesuatu golongan itu berjaya menundukkan sesuatu yang lain. Ia menyentuh tentang kekuasaan seorang raja dan pemerintahan yang berhasil daripadanya dan pelbagai macam tingkatannya dan tentang bermacam-macam kegiatan yang wujud di dalamnya. Juga pelbagai kegiatan untuk mencapai taraf hidup dan cara-cara untuk mencari nafkah hidup itu sendiri. Dengan ilmu, pengetahuan dan pertukangan yang pada umumnya setiap manusia itu lakukan sebagai sebahagian daripada kegiatan dan usaha
serta dengan pelbagai institusi lainnya yang wujud dalam tamadun itu sebagaimana adanya. Jadi kita pick satu perkataan keyword ialah dia kata at-tarikh khabarun anil ijtima' al-insani. Sejarah itu adalah penceritaan tentang masyarakat manusia. Kita ambil satu biji situ. Yang ni dia nak yang menjadi apa tu kunci kata kepada syarahan-syarahan dia tadi dan akan datang. Walamma kana al-kadhibu mutatarriqan lil khabari bi tabi'atihi walahu asbabun taqtadihi. Sekat itu dulu. Suatu yang tak benar lazimnya akan mempengaruhi keterangan sejarah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan ianya sukar dielakkan. Okey, maknanya oleh kerana sejarah itu adalah penceritaan tentang masyarakat manusia, maka dia terdedah kepada pendustaan. Sebab itu adalah cerita tentang manusia. Maka dia mula menyebut tentang sebab mengapa berlaku kesilapan atau pembohongan dalam cerita-cerita itu. Faminha, sebabnya, antara sebabnya ialah at-tashayyu'atu lil ara'i wal madhahib. Fa inna an-nafsa idza kanat ala halil i'tidal fi qabul al-khabar a'tathu haqqahu min at-tamhisi wan nazari hatta tatabayyana sidquhu min kadhibihi aw min kadhibihi. Wa idza khamaraha tashayyu'un li ra'yin aw nihlatin qabilat ma yuwafiquha min al-akhbari li awwali wahlatin wa kana dhalika al-mail wa at-tashayyu'u wita'un ala 'aini basiratiha 'anil intiqadi wat-tamhisi fataqa'u fi qabulil kadhibi wa naqlihi. Salah satu sebabnya ialah pendirian tidak mahu turut terlibat tasyayyuq, menyebelahi mana-mana pendapat dan fahaman. Jadi ataupun kita katakan tasyayyuq ni fanatik. Sebab yang berlaku pembohongan itu kerana fanatik. Begitu. Sebab dia, okey, kita cuba ringkaskanlah. Jika seseorang itu berfikiran tidak memihak sewaktu menerima sesuatu maklumat, ia akan menyumbang kepada suatu penyelidikan yang kritis yang wajar diterima oleh maklumat itu. Dengan demikian, benar atau tidak benar akan menjadi suatu yang jelas. Malangnya, jika seorang itu berpihak pada suatu pendapat atau kelompok, maka dia akan dengan serta-merta menerima setiap maklumat yang sealiran dengan pendapat semua kelompoknya. Sikap buruk, sangka dan berpihak itu akan menghalang seorang daripada berfikir secara kritis dan menghalang penyelidikan yang wajar. Akibatnya ialah sesuatu yang tidak sahih itu diterima dan disampaikan. Maknanya fanatik itu ada dua side lah. Satu, fanatik terhadap sesuatu, kemudian fanatik kepada sesuatu atau fanatik terhadap sesuatu. Again, terhadap. Mana kita selalu suka ke orang pun jadi bohong juga. Kita terlalu benci ke orang pun jadi masalah juga dalam menentukan sama ada penceritaan perkhabaran itu betul ataupun tidak. Okey. Wa min al-asbabi al-muqtadiyati lil kadhibi fil akhbari aidan athiqatu bin naqilina wa tamhisu dhalik yarji'u ila ta'dili wa tajrihi.
Sebab kedua yang menyebabkan kepalsuan itu tak dapat dielakkan ialah kerana terlalu bergantung kepada maklumat yang diceritakan oleh seorang tukang cerita. Pendidikan perkara ini adalah tugas atau bidang seseorang yang mempunyai pribadi yang kritis. Okey. Wa minha az-zuhul 'anil maqasidi. Fakathrum minan naqilina la ya'riful qasda bima 'ayana aw sami'a wa yanqulul khabara 'ala ma fi dhannihi wa takhminihi fayaqa'u fil kadhibi. Sebab ketiga ialah kerana tidak menyedari itu sesuatu kejadian. Kebanyakan tukang cerita tidak menyedari betapa dia harus lebih teliti sesuatu yang dia teliti atau tentang segala sesuatu yang dia pelajari melalui penceritaan itu. Dia mengaturkan maklumat itu, menyatakan peri pentingnya sebagaimana yang dia andaikan atau membayangkan ianya ada. Hasilnya ialah suatu kepalsuan semata-mata. Wa minha tawahhumus sidqi wa huwa kathirun wa innama yaji'u fil akthari min jihati thiqati bin naqilina. Sebab yang keempat ialah andaian yang tidak berasas tentang kebenaran sesuatu. Hal sebegini seringkali terjadi berlaku disebabkan terlalu mempercayai apa yang disampaikan oleh si tukang cerita. Wa minha al-jahlu bi tatbiqil ahwali 'ala al-waqa'i' li ajli ma yudakhiluha min at-talbisi wa at-tasannu'i fayanquluha al-mukhbiru kama ra'aha wa hiya bit-tasannu'i 'ala ghairi al-haqqi fi nafsihi. Sebab yang kelima ialah ketidaktahuan tentang bagaimana keadaan-keadaan itu sesuai dengan realiti. Keadaan-keadaan itu sering dipengaruhi oleh kekaburan dan tokok tambah yang palsu. Seseorang informant itu akan melaporkan seperti apa yang dilihatnya. Tetapi mengenai tokok tambah yang palsu itu, dia sendiri tak berupaya untuk memberikan sesuatu gambaran yang benar mengenainya. ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك فيستفيض الأخبار بها على غير حقيقة فالنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها. Sebab yang keenam pula ialah pada hakikatnya kebanyakan cenderung menemu bual orang-orang yang berkuasa dan berkedudukan tinggi dengan puji-pujian dan sanjungan. Mereka juga menggembar-gemburkan sikap baik mereka dan menghebohkan kemasyhuran mereka. Maklumat yang dihebohkan itu adalah tidak dibuat secara jujur. Manusia memang Okey. Salah. Manusia memang berasa senang apabila dipuji dan manusia itu memberikan banyak tumpuan untuk mendapatkan kesenangan di dunia dan sentiasa berusaha mendapat kedudukan serta kekayaan yang boleh dicapai. Ini hak jenis bermuka-muka lah ni lah. Jadi nak buat kenyataan akhbar ke, nak tulis dalam artikel ke, pergi interview tu, orang dia rasa kalau interview ni ada manfaat ni, suka kita ni, tu akan berlaku banyak pembohongan lah. Okay. Wa minal asbabil muqtadiyati lahu aidan, dia sambung lagi. Cerewet juga Ibn Khaldun ni kan. Wa hiya sabiqatun ala jami'i ma taqaddam. Al-jahlu bi tabi'il ahwali fil umrani
فإن كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب، وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض. Nampaknya ini yang ketujuh ni lebih penting lagi lah, dia kata. Yang membenarkan kepalsuan itu tak dapat dihindarkan. Ianya adalah terpenting daripada sebab-sebab yang telah disebutkan, iaitulah ketidaktahuan tentang sifat semula jadi yang telah disebutkan. Iaitulah ketidaktahuan tentang sifat semula jadi keadaan yang wujud dalam peradaban umran. Setiap peristiwa atau fenomena baik yang berhubung dengan bahagian intipati maupun yang disebabkan oleh perbuatan tak dapat tidak pasti mempunyai hal semula jadi yang khas untuk dikaitkan dengannya. Sekiranya seorang pelajar itu mengetahui sifat semula jadi sesuatu peristiwa dan keadaan serta syarat-syarat di dalam dunia eksistensi, pengetahuan itu akan membantunya untuk membezakan yang benar daripada yang tidak benar sewaktu memeriksa maklumat sejarah itu secara kritisnya. Ia adalah jauh lebih berkesan dalam memeriksa maklumat yang kritis daripada aspek lain yang berbangkit dalam hubungannya dengan hal tersebut. Okey. Misalnya kalau dia pergi cari cerita tentang sesuatu circumstance, katanya satu pembunuhan. Dia tak tahu nak latar belakang mengapa orang boleh membunuh orang begitu, ataupun dia pergi cerita tentang satu event yang orang duk buat apa. Jadi tidak tahu. Inilah bahayanya wartawan-wartawan yang tidak profesional. Kadang-kadang wartawan ni terutama bidang agama ke dia bagi stringer tu. Orang yang baru-baru dalam latihan tu, dia tu orang cerita lain, dia tulis benda lain. Jadi berlaku pembohongan. Hak penting dia tak tulis. Hak remeh-temeh dia tulis. Banyak kan? Yes. Itu banyak terjadi. Kalau terutama sekali kita dalam bab-bab agama ni, sebab tu tak boleh kita nak buat sembarangan kenyataan akhbar ke apa. Dia ambil hak tak dia lah. Remeh-remeh tu. Hak penting tu dia tak faham. Ada gambar ke, sempat ke Ibn Khaldun ni gambar yang hakiki? Tak ada. Lukisan, nampak lukisan. Ada tu, itu imaginasi pelukis. Ada. Kita nak tengok macam mana watak dia daripada gambar dia sebenar. Apakah kata orang psikologi, orang ni dia watak dia tu digambarkan dia punya orang rupa lahir dia. Tak apalah, kita dah tak ada kat. Sebab gambar banyak Zeng. Kalau tengok 5 gambar 5. Ya, imaginasi lah. Okey. Ni dia pergi lagi. Maknanya dia ni jenis apa tu, jenis desak ni tu. Wa kathiran ma ya'ridu lis-sami'ina qabulil akhbaril mustahilati wa yanqulunaha wa tu'athiru anhum. Kama naqalahu al-Mas'udi. Ni dia mula kritik orang. Tadi dia kata begitu gitu ya. Ni dia attack Mas'udi. Anil Iskandar. Lamma saddathu dawabul bahri an bina'il Iskandariyah wa kaifa ittakhadha suduqu az-zujaji wa ghasa fihi ila qa'ril bahri hatta sawwara tilka al-dawab asy-syaitaniyah allati ra'aha wa 'amila tamathiliha min ajsadin ma'daniyatin wa nasabaha hidha al-bunyan ففرت تلك الدواب حين خرجت وعاينتها وتم له بناؤها في حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة من قبل اتخاذه التابوت الزجاجي ومصادمة البحر وأمواجه بجرمه
ومن قبل أن الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا الغرور ومن اعتمد منهم فقد عرض نفسه للهلكة وانتقاد العقدة واجتماع الناس إلى غيره وفي ذلك إتلافه ولا ينتظرون به رجوعه من غروره ذلك طرفة عين. Kita boleh diskat tu dulu kan. Baca ni patut translate tu sebab ini bukan ada konsep sangat ni, cerita begitu. Bagi slow-slow sikit takut payah nak orang nak. Contoh di bawah ni ialah seringkali para pelajar menerima dan menyampaikan semula maklumat tentang absurd itu. Dipercayai kerana pengaruh yang mereka depani atau mereka hadapi lah. Al-Mas'udi misalnya menceritakan pengalaman Iskandar yang Agung. Dikatakan bahawa Iskandar yang Agung telah dihalang oleh binatang-binatang laut Dawabul Bahr tadi. Sewaktu hendak mendirikan kota pelabuhan Iskandariah. Baginda dikatakan telah masuk ke dalam sebuah peti kayu yang di dalamnya terdapat sebuah peti kaca dan diturunkan ke dasar laut. Sewaktu dasar laut, itulah dia bertemu dengan binatang laut yang sangat mengerikan. Berdasarkan apa yang disaksikan itu, dia mengarahkan tukang patung membentuk binatang tersebut yang diperbuat daripada logam dan meletakkannya bersentang dengan bangunan yang sedang didirikan. Apabila binatang-binatang itu muncul ke permukaan laut dan melihat patung-patung itu, mereka lari tunggal-langgang. Dengan demikian, Iskandar yang Agung dapat menyelesaikan pembangunan kota Iskandaria. Sedap cerita tu cuma kata Ibn Khaldunnya tak betul lah masuk undi sebut ni kan. Macam cerita Melayu kita lah. Orang Melayu tu keluar daripada mutah lembu. Anak daripada keturunan Raja Iskandar ni kot. Ya. Nah, cerita Melayu tu. Itulah dijadikan sebagai legenda Melayu. Pada Iskandar tu, itulah bandar Iskandariah tu. Dibina oleh Iskandar. Okey. Wa kathiran ma ya'ridu lis-sami'ina min qabulil akhbaril mustahilati. Wa yanqulunaha wa yu'atharu anhum kama naqas. Ini dah baca dah saatnya dah. Okey. Dia heret lagi tu, dia panjang lagi. Dia panjang lagi ni. Ya ke? Ya. Oh ya. Kata panjang dia tu. Panjang. Wa min qibali ini yang cerita kedua. Tak ni cerita Iskandar yang pertama, episod pertama dah. Episod keduanya wa min qibali annal jinna la ya'rifu laha suwarun wala tamathil takhtassu biha. Innama hiya qadiratun ala at-tashakkuli wa ma yuzkaru min kathrati ar-ru'usi laha fa innamal muradu bihi al-basha'atu wat-tahwilu la annahu haqiqah. وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية والقادح المحيل لها من طريق الوجود أبين من هذا كله وهو أن المنغمس في الماء ولو كان في الصندوق يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعي وتسخن روحه بسرعة لقلته فيفقد صاحبه الهواء البارد المعدل لمزاج الرئة والروح القلب ويهلك مكانه. وهذا هو السبب في هلاك أهل الحمامات إذا أطبقت عليهم على الهواء البارد والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوي إذا سخن هواها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلها فإن المتدلي فيها يهلك
لحينه وبهذا السبب يكون موت الحوت إذا فارق البحر فإن الهواء لا يكفيه في تعديل رئته إذ هو حار بإفراط والماء الذي يعد له بارد والهواء الذي خرج إليه حار فيستولي الحر على روحه الحيواني يهلك دفعة منه هلاك المسموكين وأمثاله. Ini yang pentingnya bukan cerita tu tapi nilai-nilai saintifik dalam cerita yang dia sebut tu. Silakan. Jadi cerita jin tadi jin tidak mempunyai bentuk dan susuk tubuh yang khas. Jin itu boleh menjelma dalam susuk tubuh yang khas. Jin boleh menjelma ke dalam berbagai-bagai bentuk. Cerita bahawa jin-jin itu mempunyai banyak kepala hanya untuk menunjukkan betapa rupanya yang buruk dan amat menakutkan. Ianya bukan bertujuan untuk diterima dengan arti kata yang sebenar. Semua ini menimbulkan kecurigaan dalam hikayat-hikayat tersebut. Malangnya segala perkara yang terdapat dalam cerita dongeng itu dan dari alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta kewujudannya menjadikan ianya lebih diterima daripada hujah-hujah yang dalam. Meskipun mempergunakan sebuah kotak yang tertutup, pastinya dia akan menghadapi kekurangan udara untuk bernapas secara semula jadi. Sebabnya udara yang sedikit itu akan menyebabkan rohnya tepat menjadi panas. Orang berkenaan akan menghadapi kekurangan udara dingin yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan paru-paru dan rohnya yang mustahak itu tentunya dia akan mati secara serta-merta. Itulah akibat mengapa orang akan mati ketika mandi di kamar mandi air panas jika tidak menyeduh udara dingin. Itulah sebabnya mengapa orang yang berada dalam perigi yang dalam dan di dalamnya bilik gelap bawah tanah akan mati dan udara yang terdapat di dalamnya menjadi panas oleh pembusukan dan tidak ada angin yang masuk ke dalamnya untuk membolehkan berlakunya peredaran udara busuk itu. Sesiapa yang berada dalam keadaan berkenaan akan mati dengan serta-merta. Ini juga menjadi sebahagian sebab mengapa ikan akan mati bila ia tidak menyeimbangkan paru-parunya. Udara di mana ikan itu berada terasa sangat panas dan air yang mengimbangi keperluannya adalah sejuk. Udara yang bernapas adalah panas. Bahan panas itu dengan demikian menguasai hayawaninya, maka ia pun mati. Hal itu adalah sebab mengapa seorang itu tiba-tiba meninggal dunia dan banyak cerita lain selain daripada itu. Jadi kesimpulannya, dia tolak dua fakta ni. Pertama sekali orang kata, bila dia diganggu oleh jin-jin, syaitan dan sebagainya daripada laut tu, maka dia pun masuk ke laut dalam satu tabut. Jadi dia kata, mengikut cerita tadi, Iskandar tu, dia tengok rupa jin tu, dia pun balik lukis, kemudian dia buat bangunan tu macam jin di depan. Bila jin tu tengok, dia kata jin tu larilah. Itu tak munasabah. Dia kata sekali dah. Macam mana dia boleh... Yang keduanya, dia masuk tabut tu pula. Masuk apa tu, kita kata kelonsong yang masuk ke dalam. Itulah macam orang pergi ke... lepas tu dia kata, kalau masuk nanti mati. Ada oksigen. Macam mana dia boleh buat macam tu? Itu logik dia. Tapi boleh juga orang sekali jawab. Kalau maknanya orang naik ke angkasa lepas. Dia naik dalam kapsul tu. Tabut tu kapsul tu lah. Dia boleh naik dalam kapsul tu sampai berapa lama dia boleh kekalkan oksigen dalam tu. Mana kalau ada orang-orang ni yang lancang macam dia juga. Nak tolak pandangan Ibn Khaldun tu. Tetapi pentingnya di sini dia boleh bawa data-data saintifik
pada waktu itu kan, mana lagi banyak cakap tentang oksigen dan sebagainya. Okey. Wa minal akhbaril mustahilati ma naqalahu al-Mas'udi aidan. Ini dia attack Mas'udi lagi. Fi timthal az-Zurzur alladhi barawmatan alladhi barawmatan tajma'u ilaihi zarazir fi yawmin ma'lum min as-sanati amilatan lizaitun. Wa minhu yattakhiduna ini tutup dulu betul tutup Ya. masa saya baca tu mute dulu. Wa min apa tu, ulang balik dah. Wa min al akhbaril mustahilati ma naqalahu al Mas'udi aidan fi tinsal az-Zarzur alladhi bi rawmatan tajma'u ilayhi zarazir في يوم معلوم من السنة حاملة للزيتون ومنه يتخذون زيتهم وانظر ما أبعد ذلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت. Ini lagi keras. Okey. Jadi cerita yang kedua ni pun tak masuk akal. Mas'udi bawa cerita tentang patung burung jalak. Burung jalak di burung apa kita kata ni? Ya. Yang terdapat di kota Rom. Pada satu hari tertentu dalam setahun, burung-burung jalak datang berkumpul di sekelilingnya membawa buah zaitun. Dan dari buah zaitun itulah orang-orang Rom membuat minyak. Perhatikanlah, alangkah tak masuk akalnya untuk menyatakan bahawa proses pembuatan minyak adalah seperti ini. Tapi ada satu riwayat, ini dalam sastra Arab ya. Buat ni bukan boleh akademik sangat lama-lamanya letih nanti negara. Dalam sastra Arab dia kata asal manusia tu kenal Arab. Dalam sastra Cina tu dalam asal manusia tu kenal teh lah. Asal manusia ni kenal Arab. Ini dalam sastra apa? Sastra lah, dalam buku sastra. Dia kata pada satu hari seorang pekebun dia kebun anggur. Dalam kebun dia tu anggur penuh. Kemudian dia kerja buat anggur tu, maka masa tu anggur sedang berbuah. Pada masa dia berehat tu, datanglah satu kumpulan burung ciak pergi makan anggur dia, pergi patuk anggur dia ramai tu. Kemudian burung tu pergi ambil tanah di bawah tu, dia pergi tutup lubang nak dia patuk. Ini cerita. Ada kemungkinan betul. Kemudian dia tutup dengan tanah liat, yang tanah basah tu, dia pergi lari. Minggu depan burung-burung itu juga datang. Bila dia datang, dia pergi buka buah apa tu yang dia tutup, lubang-lubang yang dia tutup dengan tanah tu. Kemudian dia minum air dalam lubang dia tutup tu. Kemudian burung-burung tu jadi happy. Jadi itulah Arab. Jadi orang tu pun, seorang bustani tu pun cubalah buat macam tu juga. Dia pun jadi happy. Itu mula-mula orang mengenal Arab. Cuma di sini ni, mana jauh sikit ni, tidak ada kemunasabahan dengan cerita bagaimana orang belajar buat minyak zaitun daripada burung apa tadi? Betul tak? Burung jalak dia betul. Burung jalak. Okey. Untuk kukuh lah. Okey. Wa minha ma nakhalahu al-Bakri fi bina'il madinatil musammat Dhatal Abwab. Ini al-Bakri pula dia surah Bakri. Tuhitu bi akthar min 30 marhala wa tashtamilu ala 10,000 babin wal mudunu innama tukhidat litahassun min wal i'tisami kama ya'ti wa hadhihi kharajat an yuhata biha fala yakunu fiha hisnun wala mu'tasamun.
Okey. Jadi kita karut lagi dia kata sebagaimana diceritakan oleh Al-Bakri mengenai pembinaan kota gerbang. Dia kata Gate City ni. Luas kawasan kota itu ialah perjalanan lebih 30 hari dan memiliki 10,000 pintu. Kota-kota dibina sebagai benteng dan tempat perlindungan. Kota seperti itu sudah tentunya tidak akan dapat dikawal dan tidak berupaya memberikan keselamatan atau perlindungan. Lebih teruk pada Great Wall lah China lah dah. Jadi banyak sangat. Jadi bukan tak menasabah lah, melampau sikit. Macam minggu lepas dah di situ askar mana terlampau ramai tak menasabah. Dalam episod lepas ni. Dia kata kalau dah ramai-ramai tu nak perang guan. Dah tak nak perang, penuh padan tu, tak cukup padan. Wa kama naqalahu al-Mas'udi aidan fi hadis Madinatin Nuhasi wa annaha madinatun kullum bina'uha nuhasun bi sahra'in sijil masata zafar biha Musa bin Nusair fi ghazwatihi ila al-Maghribi wa annaha mughallaqatul abwab وأن الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا يرجع آخر الدهر في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص وصهراء سجل ماسة قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر ثم إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها مستحيل عادة مناف للأمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطها وأن المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والخرثة وأما تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبعد. Okey. Jadi ada cerita karut lagi dekat ni. Sebagaimana diceritakan oleh Mas'udi lagi ya. Iaitu kota Tembaga. Copper City. Dikatakan kota ini dibangun seluruhnya daripada tembaga di padang pasir Sijil Masah yang dikuasai oleh Musa bin Nusair ketika menyerang Maghribi. Dikatakan bahawa pintu-pintunya itu ditutup bila ada seorang yang hendak memasukinya dengan cara memanjat dinding tembok. Kemudian dia bertepuk-tepuk tangan dan orang itu terlempar ke bawah dan tak akan mencobanya lagi. Kesemuanya adalah cerita yang tak munasabah. Ia adalah dongeng tukang cerita, cerita yang sengaja suka bercerita. Padang pasir Sijil Masah sudah dilintasi oleh para pengembara dan para penunjuk jalan. Namun mereka sama sekali tidak pernah mendengarnya berita tentang kewujudan kota tersebut. Semua yang dinyatakan itu adalah sesuatu yang tak masuk akal. Ia bertentangan dengan fakta-fakta alami mengenai pembinaan kota-kota dan perancangan bandar-bandar dan benda-benda tambang. Mana benda-benda apa ni, tambang ni bahasa Indonesia. Benda-benda logam, benda-benda emas, perak, tembaga ni lebih berarti apabila digunakan untuk dibuat peralatan dan perabot-perabot. Sesuatu yang mustahil dan tak mungkin barang-barang tambang itu akan cukup untuk menutupi sebuah kota. Jadi Ibn Khaldun ni mazhabnya rasional lah. Mazhab rasional ya. Dia tak boleh masuk daya-daya khayal, imaginasi, dia tak boleh. Sebab ini adalah dikata sejarah. Nah, tapi kalau anda hanya sekadar menulis hikayat begitu-gitu saja, inilah beza antara sejarah dan hikayat. Nah, hikayat ni tidak ada data pun boleh kita tulis. Tapi
Macam ada agama pun kita ada wa'af tu kan. Wa'af tu Yes. kata cerita yang pelik-pelik. Ha. Ada orang seronok dengar lah, berair mulut dengar. Padahal benda tu salah dari segi fakta. Zaman dulu, zaman lo ni. Benda ni pun tak sama juga. Masih berjalan. Banyak duk berberair mulut tegak. Duk gelembur-gelembur macam tu lah. Sebab tu masyarakat kita ni jadi masyarakat gelembur tu. Tak real. Jadi itu masalahnya. Cakap agama ke, akhirat ke, dunia ke, ni tak boleh lah. Saya ni suka mengepek takut habis. Wa amsalu dhalika kathiratun. Okey. Dia mula nak ringkaskan sikit. Wa tamhisuhu innama huwa ma'rifatu taba'il umran wa huwa ahsanul wujuhi wa awsaquha fi tamhisil akhbar wa tamyiz sidqiha min kidbiha atau kadhabiha. Kalau kidbiha tu jenis apa tu, apa bahasa kadhib macam-macam. Wa huwa sabiqun ala tamhis bi ta'dil al-ruwati wa la yurja'u ila ta'dil al-ruwati hatta ya'lam anna dhalika al-khabar fi nafsihi mumkinun aw mumtani'un wa amma idha kana mustahilan فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ولقد عد أهل النظر من المطائن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل. أوكي. وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط. Tengok dia mencampur adukkan antara nilai-nilai sosiologi, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai fiqh, nilai-nilai hadis tafsir. Itu keagungan yang ada pada Ibn Khaldun dalam satu sinergi yang cukup menarik. Okey. Macam mana dia kata? Jadi dia kata banyak lagi lah perkara yang lain yang sama. Soalnya pengetahuan tentang azal semula jadi. Itu saintifik tadi. Tentang tamadun akan membolehkan suatu penyidikan yang kritikal. Berupaya dilakukan. Itulah cara yang paling baik, yang paling meyakinkan untuk menyelidiki maklumat sejarah secara kritis dan untuk membezakan yang benar-benar dengan sesuatu yang palsu. Ia adalah lebih berasas daripada usaha penyidikan yang bergantung kepada kritik-kritik yang dibuat oleh tukang-tukang cerita. Orang-orang yang dianggap berwibawa dalam memberikan pandangan yang kritis tidak harus ditanyakan sehingga dipercayai sama ada maklumat yang terkandung dalamnya adalah munasabah atau tidak. Sekiranya ia tidak munasabah, maka tiada guna menanyakan kepada orang yang dianggap berwibawa untuk mendapatkan pandangan yang kritis, yakni personality criticism. Maknanya dia kata para penulis ini narrow-minded atau simple-minded. Dia kata dia dapat data, dia cuba cari kritik data itu, yang tak munasabah tu pun pergi nak analisis. Tak payahlah dia kata jumpa data-data yang remeh tu, tak payahlah dia analisis. Itulah dia kata kerendahan cara. Ini dia pergi sikit lagi dekat nak habis dah ni. Wa ammal akhbaru anil waqi'ati fala budda fi sidqiha wa sihhatiha min i'tibaril mutabaqati. Falidhalika wajaba an yunzar fi imkani wuqu'ihi. Wa sara fiha dhalika ahammu min at-ta'dili wa muqaddaman alayhi. إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق
من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضا لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه وكان ذلك معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول في تأليفنا. Okey. Jadi para sarjana yang kritis beranggapan bahawa apa yang dianggap munasabah itu adalah sebahagian maklumat sejarah dan arti kata yang sebenar-benar atau interpretasi yang tak dapat diterima akal oleh golongan cendekiawan itu adalah sesuatu yang akan membuatkan maklumat itu diragui kesahihannya. Kritikan terhadap personaliti akan diambil perhatian dalam hal-hal yang berhubung dengan kewajarannya atau dilihat kurang wajar dalam hal agama Islam. Sebabnya maklumat yang berhubungan dengan Islam adalah yang menyentuh hukum hakam bagaimana yang ditetapkan oleh yang menetapkan hukum. Nabi Muhammad ia adalah suatu perintah dan larangan yang menghendaki setiap orang Islam mematuhi sebagaimana yang dia jangkakan. Undang-undang itu adalah asli. Cara untuk memastikan ianya sebagai benar adalah dengan memastikan ianya datang daripada seorang yang berkelakuan jujur. Ada penyampai-penyampai yang dapat diterima sebagai dapat dipertanggungjawabkan. Ini dia beginilah. Kalau untuk kita ni, Ibn Khaldun menyerang dongeng sejarah. Dalam masyarakat kita, dongeng sejarah ni banyaklah. Kalau kat Kelantan, kat rumah kita Kelantan tu, apa tu? Dia bukit berapa macam-macam tu kan. Ada, kalau dia asal parai di bukit apa tu? Awal berapa dia panggil? Awal selamat. Awal selamat. Benar-benar ni, benar-benar dongeng ni dia kata kita ni nak jadi orang yang hebat, yang bagus, berfikir bagus. Segala dongeng-dongeng sejarah ni kita buatlah. Ini satu tajdid atau pembaharuan dari segi akademik Ibn Khaldun. Dan saya rasa dia suruh buat dongeng tu dan dia suruh ambil nilai-nilai saintifik dalam tu. Caranya ialah kalau dah data tu yang tak munasabah, buang awal-awal lagi. Jangan ambil kira. Ini untuk satu research ke atau untuk kita macam juga kita sekarang ni duk dengar apa-apa dalam WhatsApp kita tu. Kalau hok nampak tak apa-apa munasabah juga, buang awal-awal lagi supaya kita tidak dipengaruhi oleh dongeng-dongeng yang menyebabkan kita tidak rasional dalam melakukan tindakan atau menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Jadi saya rasa setakat tu. Jadi minggu depan ni kita sambung lagi wa'lam annal kalam fihi. Ini lebih bersifat kepada teori dia sendiri nak ceritakan. Ini baru kritik orang lain baru. Dr. Basri, kita janji Dr. Basri nak buka beberapa minit kalau ada orang nak tanya. Ya. Kalau ada yang nak tanya tu bolehlah buka mikrofon. Okey. Dan tanya soalan ataupun perbincangan. Okey. Dan sebagainya lah. Buat turunlah dulu tu dah. Ya. WhatsApp ni banyak juga cerita hadis Nabi tu, hadis Nabi ni. Jadi kita forward. Jadi salahnya hak tu tidak hadis,
tak kau dosa besar. Jadi saya Yalah. selalu pesan lah kepada kawan-kawan tu, jangan mudah forward lah ada hadis tu. Ya. Kecuali kita tahu benar-benar dia tu hadis sahih. Betul. Tidak hadis hasan ke. Tidak hadis do'if ke hadis maudhu' kita nak forward tu. Dosa keringnya kita. Tu takut. Tapi Ibn Khaldun ni, dia oleh kerana dia ni orang jenis Ibn Khaldun ni bukan jenis Tok Lebah biasa ni, jenis seorang researcher, Dia hakim. Yalah. Okay. Maknanya dia tak bangkit sangat tebak dosa pala tu. Dia cuba menolak dongeng sejarah tu berasaskan kepada logik, logik sejarah dan sebagainya. Dia naknya supaya dalam sejarah kita itu kita analisis berasas kepada nilai saintifik. Jadi kalau kita agama ni, kita kata kita tolak benda-benda bertentangan dengan agama semua sekalian. Itu satu benda-benda yang apa lagi. Ada orang nak tanya ke? Boleh satu dua soalan boleh lah tak? Kalau ada lah. Ada di chat ni ditanya macam mana kita nak sahkan satu cerita tu Israiliyat, boleh pakai atau tidak. Itulah Ibn Khaldun kata mula-mula tu tengok wajar tak wajar dari segi mentaliti kita. Dari segi apa tu logik tak logik. Kalau benda tu tak logik awal-awal kita buat lah. Tapi kalau ada asas logiknya, ada asas logik, jangan terlalu bulat-bulat. Dia kena buat lagi research lanjutan. Itulah pergi cek data tu. Sebab tu kita ni kalau dalam research, mula-mula kita kumpulkan data. Biasanya kalau kita nak buat satu research yang serius, separuh data tu kita tak boleh terima masa kita buat edit data tu. Kita kumpul, kemudian kita baca, kemudian kita edit. Ini tak berkenaan ke, tak betul ke, ada syak wasangka ke, tinggal separuh. Yang separuh ni lah kita akan analisis. Jadi yang separuh kita analisis inilah yang boleh diperpegangi. Dan cara kita analisis pula bukan dengan khayal, dengan dongeng sejarah sebagainya, tapi berasaskan pada nilai-nilai saintifik. Itu maknanya, itu cara kita menerima data. Oleh kerana itu, kita katalah dengan para yang so-called ulama yang sekadar baca kitab, kemudian jumpa di kitab tu pakai telat. Kemudian dia jumpa dengan kita, dia muntah balik apa yang kitab tu kata begini. Jadi kita pun ambil lah benda tu. Bila ambil benda tu, kelemahan umat Islam pada zaman kejatuhan tamadun Islam itu, antara sebabnya ialah sebagaimana kata Ibn Khaldun ni, dan kita cerita ke orang pun, kerana menerima bulat-bulat bertaklid dengan apa yang dinukilkan oleh para ulama selepas itu kepada kita. Maka kita ni menjadi pengikut yang tadilah. Nak kata apa pun. Jadi pasal orang yang bawa berita tu kat kita, berberak urung kakak tua yang ceritakan. Dia sendiri pun tak faham, dia cerita. Itu saja. Saya ingat kalau boleh terdapat betulkan lah. Imam Malik menulis kitab Muwatta tu, saya ingat saya lah. Dia ada 10,000 hadis. Lepas tu dia tengok. Akhir tinggal 500. Daripada 10,000 tu tinggal 500. Dia dibukukan kitab Muwatta. Ya. Contoh. Itu pun, kita tambah lagi, itu pun bila Harun al-Rashid nak jadikan Muwatta tu sebagai kod dalam mahkamah, dia tak suka lagi. Dia kata takut ada benda-benda yang tak betul. Bandinglah dengan orang kita dah ni dah. Dia jumpa tengah jalan pun hadis ni hotel tak terkalunya, dia susah lah. Sebenarnya pemurnian ilmu dalam masyarakat Islam ni penting sekarang. Tajdid, betul tajdid. Jadi Imam Malik tu, bila dia soal, kalau dia 40 soalan, dia jawab satu je. Dia jawab 40. Assalamualaikum Ustaz. Alah. Anda kebetulan Ustaz sebut tadi, saya nak tanya sikit dalam urutan daripada soal tajdid tu. Apakah soal apa? Apa tu? Tajdid. Ya. Jadi apakah kita melihat juga Ibn Khaldun punya disiplin dan kritik dan cara dia
research analisa data ataupun maklumat, iaitu ada kecenderungan macam juga kita dengar golongan kita nak kata apa, revivalist lah, ataupun tasdid, ataupun kadang-kadang mudah ni bahasa kaum muda. Ke arah itu, jangan terima kata hadis atau pandangan atau pendapat begitu rupa saja tanpa dinilai secara lebih terperinci dan kritikal. Wallahu a'lam. Ya. Itulah masalah kita sekarang ni. Bila kita nak memurnikan ilmu dalam masyarakat kita, maka orang kata ini kaum muda. Okey? Pasal label tu tak betul. Jadi ini patut kaum muda ni pula kata kepada puak ahli kitab-kitab mereka, ini kaum tua ni. Maknanya orang reaksioner, orang yang apa-apa semua sekali. Saya rasa sekarang ni sudah sampai masanya kita buat level-level ni. Duduk kelahi kaum tua lah, kaum muda. Ini zaman Jepun, sebelum Jepun apa semua sekali itu. Sekarang ni dah intelektual berkembang. Masalahnya intellectualism di kalangan orang-orang yang sekular berkembang begitu cepat. Kita orang agama ni, kita tutup perkembangan tu. Kita kata macam ni. Kalau pergi sikit kalau pergi gini ni. Hak ni pun balah ni. Jadi ilmu kita duduk dalam tempurung tu lah. Balah mari tembok ni tidak berkembang. Orang panggil kembang semakut saja. Sedangkan puak-puak sekular ni, puak-puak liberalism, puak apa semua sekali tu dia. Sebab itu bila yang saudara kita apa nama tu yang liberal ni di Indonesia ni? Ulil dia mari di Ustaz ni. Tapi sebelum saya pergi situ lah, dia dengar pandangan-pandangan scholars yang duduk di Ustaz tu balik, lalu terus dia tolak Nahdah. Itu pun satu ekstremisme. Jadi maknanya kita boleh tangkeh, bukan tolak betul-betul. Banyak lagi benda-benda yang betul. Macam Ibn Khaldun ni tolak Mas'udi pun dalam 1, 2, 3 fakta saja. Tapi keseluruhan tu, dia kata saya hormat orang macam ni. Tapi kita ni bila dia tolak berdegung, kata orang Kelantan. Jadi tak tahulah macam mana kita harap dengan kita adakan majlis-majlis ilmu macam ni. Mana kalau saya dengan Dr. Kamil ni, saya rasa beginilah, kami anggap kami ni boleh berbicara dengan orang kaum muda dan boleh berbicara dengan orang kaum tua. Bukan nak kata nak satukan mereka itu, tetapi datanglah kita balik ke pangkal jalan, ke pangkal jalan, balik pada Quran Sunnah, dan kita gunakanlah pandangan-pandangan kaum tua itu. Jangan kita tolak. Guna pandangan kaum tua itu untuk memahami bagaimana mereka itu mentafsirkan sunnah itu. Maka bila kita faham cara mereka tafsir Quran Sunnah itu, barulah kita tafsir mirip cara kita pada sekarang ini. Kerana keadaan sudah berubah. Jangan kita pun tolak ini orang kami dulu apa semua sekali kita balik pada Quran Sunnah, tapi kita tak tahu macam mana nak balik. Sesak juga. Itu. Cuma saya rasa satu perhatian kita kena bagi. Istilah kaum muda kaum tua ni pun orientalis. William Rock dalam visi dia. Dia bagi kita kaum muda kaum tua ni. Jadi sekarang ni ia memecah belahkan kita sebenarnya orientalis juga. Sehingga kita percaya kita ni kaum muda, yang ni kaum tua. Betul tu. Ada soalan dari Puan Nazli, dia angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya sikit berkenaan dengan ialah perbezaan pendapat. Saya tengok dalam daripada sekular lah kan, daripada agama, bila saya tengok ustaz-ustaz dalam YouTube apalah, kadang-kadang meraihkan soalan-soalan lah, bukan kata perbezaan pendapat lagi. Macam dia orang ni tak berapa suka bila kita tanya kan. Dia akan kata tak sabar
Ya, student-student tak sabar. Sepatutnya kita dalam chapter 1 tunggulah, tak sampai lagi ke chapter 5 kan. Tapi daripada orang-orang macam kami kan, Western ni layan je. Oh, dia kata sama ada dia cakap macam ni. Dia kata good question, but we are going to get back to that question later when we arrive at chapter 5. Cara dia jawab kan, macam kita kan, macam jadi maknanya penuntut student tak berani nak tanya cikgu, ustaz lah kan. Macam kalau kami dalam training ke kelas kan, kami okey je, nak tanya apa tanya je, kami jawab dengan elok lah kan. Betul. Jadi saya rasalah bila saya itulah saya tengok dalam 2. Jadi kita itulah, saya pun tak, kadang saya duduk sini saya berani lah sikit kan. Sebab ustaz-ustaz dah set dah satu foundational. Kita kata kita raikan apa-apa soalan lah, supaya kita tengok macam mana kita letak macam mana soalan itu supaya kita boleh faham apa yang penyoal cuba nak tanya. Jadi kita pun rasa lega sikit lah bila bertanya. Tapi saya tengok kalau misal katalah saya tengoklah ustaz-ustaz pergi masjid ke apa kan, macam tak berapa nak ni lah, tak berapa. jadi macam ni ustaz, bila kita jadi ia ni menjadi satu budaya kan, macam budaya yang kita tak boleh bukan kata nak challenge lah, tak siapa boleh differ opinion kan. Sedangkan mungkin orang yang tanya bukan dia nak differ, macam contohnya macam ni ya, macam saya masa saya kecil kan, saya tanya bapak saya, kenapa langit tu biru? Lepas tu dia jawab balik dekat saya, kenapa tanya, kan dah tahu langit tu biru. Saya masa tu daripada kita belajar sains, dia cerita macam tu, dia cerita tentang cahaya berapa, kita kadang-kadang kita dah nak satu jawapan yang agak lebih tinggi daripada langit pokok hijau kan. Jadi maknanya saya rasalah bagi orang-orang yang agama pun kena cuba jugalah tengok daripada perspektif orang sekular ni, macam mana dia fikir. Allah Ustaz, macam mana saya rasa. Dia inilah ada 2 perkara. Satu, dia tidak terbuka, sekurang-kurangnya dia bagilah jawapan sementara. Kalau dia rasa pelajar dia ni bertanya sesuatu yang lebih tinggi daripada yang dia expect orang ni faham, dia bagilah jawab terbuka. Maknanya kalau dia kata macam ni, pasal apa bukit tu biru? Itu kamu tengok ya, biru tu hakikatnya dia hijau sama juga. Tak boleh bagi sementara tu dulu, setakat tu dulu. Itu adalah pandangan mata. Mungkin begitu. Jadi tak bagi saintifik sangat pun. Yang keduanya masalah hasutan, kita kata authority. Saya yang paling berautoriti daripada orang lain. Dan kebanggaan memiliki authority ni biasa banyak diasuh di kalangan orang agama ni. Sebab tu dia boleh memimpin birokrasi kan. Tengok birokrat. Kalau kita macam ni lah fatwa dalam negara kita, bila dia bagi fatwa tu, dia bukan bagi alasan sangat. Mana ada fatwa yang bagi banyak alasan. Malah kalau pergi ke mahkamah syariah, saya duduk berpuluh tahun tu, saya jadi hakim mahkamah appeal di Kota Baru tu. Jadi tidak banyak maknanya kita nak bagi sebab hukum hakim, sebab tak apalah kita bagi keputusan lah. Masih agak fatwa juga. Padahalnya literature yang boleh sampai kepada fatwa itu bertambah macam ni, tapi dia tidak siarkan, dia siarkan keputusan fatwa itu. Saya rasa mungkin itulah perlu yang kita perbaharukan sikit dari segi kita yang menjual ilmu Islam itu, kita guna sikit bisnes punya minded, bagaimana kita menjual ilmu kita supaya pelanggan kita rasa puas hati. Betul lah ilmu kita betul, tetapi takkanlah kata tanya mu tak percaya kat aku, kafir lah. Aku ayat ni daripada Quran, tak percaya Quran kafir. Itu authority orang zaman dulu. Tapi sekarang ni saya dengan puan saya setujulah. Kita perlu melayan kita punya pelanggan ataupun pelajar tu seada-adanya mengikut dia punya
mentality pada waktu itu. Kalau kita tengok cerita tinggi sangat pun mungkin dia confused. Maka boleh cerita macam tu. Jadi saya rasa macam kita ni kalau nak tanya-tanya, kalau tak boleh jawab, kita tangguh minggu depan, jawab minggu depan. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Saya tambah sikit lah. Ya. Dan sebab tu dua perkataan, khurafat dan bid'ah. Jadi ulama-ulama yang kritis ni, dia kata salah satu sebab kenapa orang Islam lemah adalah kerana percaya kepada khurafat-khurafat. Orang Melayu kan hantu banyak. Kepada hantu raya yang besar, sampai kepada hantu toyo tu, cerita kita pun, hantu jerakung lah, hantu macam-macam. Satu. Jadi, itu kita panggil khurafat. Begitu kita bid'ah. Bid'ah ni, kita kata mengurangkan atau melebihkan ajaran agama, khususnya perkara ibadat khusus. Jadi ini juga merosakkanlah. Jadi akhir benda tak sunat jadi sunat. Benda tak patut buat, kemudian kita tak faham pula abjadiyat dia, ABC dia. Akhirnya hak Z tu dibesar-besarkan, hak A tu dikecil-kecilkan. Akhirnya jadi apa kata Ibn Khalid tadi, berubah habis lah. Iyalah, cukup tambah yang sepatutnya tidak berlaku. Betul tu. Ada lagi ke? Ustaz, kalau tak ada saya nak tanya sikit lagi boleh tak? Boleh. Ustaz, berkenaan dengan kita nak beramal yang tadi lah kan, kita nak beramal sunnah lah kan. Jadi kita kena ada satu bagi kami lah pelajar-pelajar kan. Belajar pun dah tua dah. Maknanya kita masih lagi belajar seumur hidup kan. Pelajar ni paksa umur. Satu seumur hidup kan. Jadi kita nak amalkan sunnah. Hadis adalah merupakan satu sunnah Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun nak tahulah hadis tu betul ke tak kan. Jadi saya tengok masyarakat kita kan cedok je. Lepas tu ustaz-ustaz yang pergi masjid-masjid dah cakap je hadis ni gini. Tak adalah ajar kita lah yang orang dengar ni berkenaan dengan status hadis berikut sama ada kalau hadis tu kalau ianya lemah makanya kita boleh pakai, tapi kenapa kita boleh pakai? Jadi benda-benda ni bukan disiplin. Saya tengok ustaz-ustaz di masjid lah kan, dia kata hadis kata gini, lepas tu kita kena ambil je percaya, lepas tu kita pergi sebar dalam WhatsApp kan hadis gini kan. Sedangkan hadis tu sebab ialah satu influence Syiah kan. Satu lagi kalau kita go back to sejarah, banyaklah hadis-hadis palsu yang direka kan. Jadi bagi saya lah disiplin untuk macam hari tu saya ada terdengar Ustaz Kamil yang cakap kalau kita nak baca buku, we go to the source kan. Maknanya kadang-kadang kita baca buku diterjemah oleh si anu, diterjemah lagi si anu kan. Maknanya untuk cek balik, we go to the source lah. Kan, jadi sama juga dengan bila kita tengok hadis macam Ustaz kata tadi, kalau benda tu tak logik lah kan, macam tak logik, macam tak make sense to us kan, maka research. Jadi ini maknanya untuk bagi kita penuntut kan adalah saya rasa kita nak membudayakan bila kita mendengar sesuatu, biarlah kita juga berusaha mencari di mana source-nya. Di mana source-nya? Kalau ustaz-ustaz tu tak sebut source di mana, sekurang-kurangnya ada dalam fikiran kita. Kalau dia tak berapa logik lah kan. Betul. Sorry Ustaznya. Boleh Datuk Puji awak saya nak sebut satu. Tertinggal. Hadis ni pun dia tidak semuanya sumber kepada hukum. Dia kata setengah tu tasyri'i, setengah tu tidak tasyri'i. Kemudian Nabi tu pula dia cakap dia sebagai rasul. Kadang-kadang dia cakap dia sebagai qadi. Jadi sebagai qadi makna hadis itu terpakai untuk qadi-qadi, tak terpakai untuk kita.
Sama dengan Nabi bercakap, ada konteks dia yang berbagai-bagai. Jadi saya ingat ni yang kurang dipahami oleh ustaz-ustaz setengah lah. Saya sendiri pun sampai dulu tak faham juga, ingat hadis juga. Kita borong semualah. Tapi hadis ni ada Nabi sebagai ketua negara, ada hadis Nabi sebagai rasul, ada hadis Nabi sebagai ketua mahkamah, hakim, ada Nabi sebagai bapa, ada Nabi sebagai, jadi banyak itu kita kena faham. Nah, kalau kita baca satu hadis, habis satu hadis lah. Ada yang ustaz-ustaz baca. Siapa tukar agama, faktuluh, bunuh. Padahal murtad ni, ada murtad mughallazah, ada murtad mutawassithah, ada murtad mukhaffafah, ada murtad secara sembunyi-sembunyi, ada murtad nak tukar nama, nak menyohong kepada orang, nak ajak orang murtad sama. Jadi semua degree dia tak sama. Jadi ini yang tidak diberi perincian oleh setengah-setengah guru-guru kita lah. Ya. Jadi saya okeylah, betul lah tu. Cuma saya nak jawab yang puan sebut tadi macam ni lah. Kita kena set kita punya mind sendiri. Saya ni nak jadi orang awam atau nak jadi pelajar. Sekat tu dulu. Tak cerita tentang nak jadi scholar apa semua sekali tu. Jadi kalau kita nak jadi orang awam, kita ikut gitu lah. Ikut macam tu, terserah. Macam orang duk kritik kitab Imam Ghazali banyak dengan hadis-hadis yang lemah sebagainya, kita kata macam ni lah. Kalau hadis tu lemah sekalipun disebut oleh Imam Ghazali, maka saya bukanlah sama ada hadis tu lemah atau kuat, tapi saya percaya penuh pada Imam Ghazali, seorang agamawan yang hebat, dan saya nak ikut dia. Senang, tak ada apa. Tapi kalau macam puan kata tadi, kita dah nak jadi sebagai seorang pelajar, kita kena tanya. Maka bila kita tanya nak balik pada sos yang sebenar. Maka ustaz ni pula, bila dia tahu yang ada di hadapan dia tu tidak orang awam semua, apa yang tanya kalau orang yang nak belajar tadi, maka dia kena layan lah. Sebab itu kadang-kadang bila kita kata nak mengajar, kita kena guna teks. Kalau nak dengar, kata orang Kelantan, nak dengar saja, tak ceritalah, okey. Sebagai satu hiburan. Orang panggil satu seni dalam agama. Juga nak qasas tu. Jadi kalau nak betul-betul nilai tu, kita kena ada buku teks tu, ya kita cuba analisis buku teks itu. Kalau tak puas itu, dalam tradisi akademik Islam ni, dia ada buku teks itu. Mungkin ada ringkasannya. Kemudian ada taklik dia panggil. Ada 3-4 lapis tu dia punya urutan komentar, dia ada penjelasan sepenuh apa semua sekali. Mungkin dia kena tunjuklah jalan bagaimana orang nak belajar. Itu satu hal lagi. Itulah kalau kita banding pondok tu dengan universiti, maka lebihlah universiti di situ. Cuma pondok tu dia pakai buku teks tu, dia pelajar dia lebih ingat dengan teks itu. Jadi kalau kita kata nak betul-betul faham tentang teks kitab, maka orang pondok lebih baik. Tapi kalau kita nak lebih luas, dia macam puan tahulah, macam semua orang tahulah, dia guna lecture system itu, tapi dia kena bagi rujukan. Tapi malangnya Aziz kata orang malas membaca. Kalau kita bagi rujukan pun dia tak baca, dia copy dia punya nota kuliah itu. Sebab itu saya rasa kalau bila kita menelaah kitab-kitab yang berasas pada teks macam ni, dan saya masuk sikit, mungkin kita boleh bincang, boleh cuba perluas sekali sikit lah. Jadi kalau satu masa, kalau kita tak boleh jawab, kita bagi bagi tugas lah, kata Cik Farid, tolong cari rujukan yang ni, tolong baca, maka kita jadi satu circle untuk menelaah satu usul dalam Islam. Macam itulah. Mungkin satu masa kami akan bagi jugalah. Tolong cari buku ni, tolong cari buku ni. Jadi membentang kat sini. Jadi saya pun boleh belajar sama. Faham Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Saya rasa tutuplah kot Datuk. Sambung minggu depan lah pula.
Okey. InsyaAllah minggu depan ni kita cuba cari Dr. Basri, cari hari yang, sebab hari ni minggu depan ni kami ada meeting untuk ini, kita ada convention dakwah baru ni, kita ada steering committee untuk nak meeting tu, sebab ramai hari tu. Mungkin Dr. Basri tolong cari hari yang sesuai, kamu boleh cadangkan. Saya nak tanya ni, kalau kita ganti malam, boleh ke Agam? Boleh, insyaAllah. Boleh. Ataupun kita cari hari yang, kalau tak ada hari yang sesuai, kita kata malam lah. Senang. Untuk gantilah pelanggan. Satunya saya nak umumkan yang bagi mereka yang belum lagi masuk ke grup WhatsApp tu, saya ada tulis di ruangan chat tu. Jadi sebagai penyelarasan, kalau ada perubahan waktu, kita akan maklumkan secara direct kat situ lah. Takut dia masuk kat sini nanti dia tak ada. Dan satu lagi saya maklumkan di Facebook Datuk lah sebagai maklum balas. Boleh tutup. Boleh tutup. Okey, terima kasihlah. Boleh lah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.